Okey, boleh mula. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, jadi hari ini saya Siti Mariam Binti Syahizam nak membentangkan tentang kaedah salah satu kaedah daripada kawaid fiqhiyah ni yang mana dikenali sebagai masyaqqah tajlibu al-taysir. Okey, jadi kita tengok kepada definisi masyaqqah ni. Okey, apa maksud al-masyaqqah tajlib al-taysir ni? Maksud dia kesukaran yang mendatangkan kemudahan. Okey, dari segi praktikalnya, masyaqqah tu maksud dia kepayahan, kesulitan ataupun kesukaran. Susahlah maksud al-masyaqqah tu. Dan al-taysir ni pula maksud dia kemudahan. Keringanan, maksudnya kemudahan yang terhasil daripada kesusahan tadi. Jadi dari segi makna yang terbentuk dari kata dasar ni yang al-masyaqqah dan al-taysir ni, sekiranya terdapat kesukaran dalam sesuatu perkara, maka dibenarkan oleh syarak untuk memudahkan perkara tersebut. Diringankan tidak seperti hukum asal. Maksudnya hukum dia tu bila dia jadi ringan, hukum dia tu berubah. Nanti kita tengok lepas ni contoh daripada macam wajib, dia akan digugurkan jadi apa-apa. Okey. Dan inilah maksud dia, kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Macam seperti kita tahu macam Islam ni dia agama yang mudah. Yang mana Islam ni dia tidak akan menyulitkan ataupun bagi umat Islam tu rasa susah dengan agama ni. Okey. Jadi seterusnya tujuan masyaqqah. Kenapa masyaqqah ni? Tujuan dia untuk mendatangkan kesenangan atau keringanan daripada kesusahan yang biasa seperti tugas-tugas yang membebankan sehingga boleh membawa kemudaratan kepada diri atau harta benda. Dan yang kedua, selain yang atas tu, tujuan dia juga musyaqqah ni atau kesusahan biasa yang tidak boleh dijadikan sebab bagi keringanan atau rukhsah. Kesusahan yang tidak membawa kepada kemudaratan diri dan jiwa. Okey, kalau kita tengok yang tujuan yang first tu dia macam benda tu susah tapi adanya kesenangan untuk sesuatu masalah tu. Yang kedua ni pula, dia musyaqqah juga tapi dia tak boleh dijadikan keringanan ataupun rukhsah. Maksudnya, okey, sebagai contoh, nafkah. Kan bagi manusia ni, nak cari nafkah tu susah kan? Macam orang kata, macam kesulitan lah nak cari nafkah tu. Maksudnya bukan, kalau kita tengok zaman sekarang, macam nak cari kerja pun susah. Tapi, dia tak boleh jadi rukhsah. Sebab apa? Sebab cari nafkah tu memang kita punya untuk mencari nafkah untuk sehari hidup. Kau tak macam kan? Tak dengar? Dengar tak? Tadi suara putih-putih. Okey. Juga yang contoh Suara putih-putih kan? okey, Saya seorang je putih-putih. Mariam? Sama rasa, kami pun putih-putih. Suara putih-putih Mariam. Cuba ulang balik. Dekat kat mana tadi nafkah tadi. Terus tak dengar. Kamu sedang bercakap ke tak dengar? No, left terus. Kita tunggu dia masuk balik.
balik. Okey. Okey, kita tengok yang contoh tujuan kedua tadi tu. Sampai sekarang tadi. Okey, kalau kita tengok tujuan yang kedua tu, musyaqqah ni, dia kesulitan juga. Ni contoh dia. Contoh dia cari nafkah. Maksudnya kita tahu cari nafkah tu susah kan. Dia dikira sebagai musyaqqah sebab kesulitan. Kita tahu benda tu susah tapi cari nafkah dia tak bagi kemudaratan kepada diri. Maksudnya tak adalah kalau cari nafkah tu macam sampai tahap mati ke apa kan. Jadi kat situ tak ada rukhsah. Maksudnya kita kena cari nafkah juga. Maksudnya sebab nafkah tu perlu untuk sehari kita punya hidup kan. Kalau tak cari nafkah macam kita jadi kepapaan lah. Kalau nak faham lagi, contoh kedua ni, contoh dia puasa waktu musim panas. Macam waktu puasa pada bulan Ramadan, waktu hari tu panas sangat, sepanjang hari tu panas terik. Tapi dia tak menggugurkan kewajipan puasa tu. Maksudnya kita kena still puasa sampai akhir puasa tu. Dia tak boleh jadi sebab rukhsah lah daripada masyaqqah tadi tu. Okay. Next. Kena tak gerak ni. Okay. Jadi kita tengok pula pasal dalil. Jadi untuk menghilangkan kesulitan bagi umat Islam ni, maka terdapatlah banyak dalil baik daripada Al-Quran maupun hadis yang boleh jadikan orang kata apa sebagai sumber rujukan kan. Jadi sumber asal kaedah masyaqqah ni adalah dalil dia daripada Quran dan hadis. Kalau dalil daripada Al-Quran kita boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 185. Yang maksud dia Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun banyak sangat ayat-ayat yang Allah terangkan yang Islam ni mudah. Maksudnya segala permasalahan yang berlaku ni ada dia punya penyelesaian dia. Okey. Itu daripada Al-Quran. Dalil daripada hadis dari Anas bin Malik. Permudahkanlah dalam perihal agama dan janganlah kalian persulitkan serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini daripada dalil daripada hadis lah. Okey. Jadi kita tengok contoh aplikasi. Contoh aplikasi masyaqqah ni. Masyaqqah tajlibu al-taisir. Daripada segi syariah dia, orang yang bermusafir dibenarkan untuk berbuka puasa. Ini khusus pada bulan Ramadan. Seperti mana kita tahu puasa masa bulan Ramadan ni, puasa tu wajib. Tapi bila mana orang tu dia berada dalam keadaan bermusafir, selagi mana dia mampu berpuasalah. Tapi selagi mana kalau dia rasa puasa tu boleh memudaratkan diri dia, jadi dibenarkan untuk membuka puasa. Maksudnya dia diberikan rukhsah lah. Padahal kalau kita tengok daripada hukum asal tadi, hukum puasa tu wajib. Tapi bila jadi rukhsah, dia jadi kita boleh meninggalkan puasa tu. Ni macam contoh macam waktu zaman dulu lah. Kan kalau orang bermusafir ni bukan macam sekarang kan. Dia macam orang musafir zaman dulu macam 2-3 hari baru sampai tempat tu. Jadi sebab itulah terjadinya rukhsah ni. Dan kedua, meninggalkan solat Jumaat bagi musafir. Ini samalah lebih kurang macam kaedah yang first itu. Macam yang kita tahu macam solat Jumaat bagi lelaki ni wajib. Maksudnya tak boleh tinggal kan. Tapi bila mana dia bermusafir, gugur kewajipan untuk dia solat Jumaat tu. Tapi selagi mana kalau dia mampu dan dia boleh lakukan, maksudnya lebih baik untuk dia solat Jumaat. Tapi kalau ada kesulitan ke ataupun kepayahan untuk menunaikan solat Jumaat tu, jadi dia boleh tinggalkan. Okey, yang kedua dari segi ekonomi Islam ni pula. Tadi tu syariah, ni daripada segi ekonomi Islam. Islamik menggunakan bank konvensional. Maksudnya seperti kita tahu, bank konvensional ni dia mengamalkan sistem orang kata riba lah kan. Maksudnya dia punya tujuan tu semata-mata untuk mengawal keuntungan. Tapi di dalam masa darurat ataupun macam waktu tu memang dah tak ada bank Islam langsung. Jadi dia dibolehkan untuk menggunakan bank konvensional ni. Kemudian jual beli atas talian. Macam kita tengok sekarang macam zaman COVID ni semua mostly kebanyakan semua guna online. Shopee, Lazada, lepas tu kalau kita pergi kedai pun semua online. Lepas tu kalau kita nak tengok dari segi muamalahnya, banyaklah apa orang kata
dari segi jual beli dalam Islam tu tak tercapai pun. Contohnya jual beli salam. Jual beli atas talian ni macam jual beli, lebih kurang jual beli salam lah. Maksudnya dia bayar dulu boleh dapat barang. Kita masuk ke bank Islam pula. Tapi macam tu lah, maksudnya jual beli atas talian ni dibenarkan walaupun dia tak mencapai pun orang kata syariat-syariat yang Islam dah tetapkan, maksudnya dalam amalan apa semua tu. Okay, kemudian contoh apa tadi? Okay, kemudian kita tengok sebab-sebab keringanan. Rukhsah lah maksud dia, keringanan ni rukhsah. Macam mana? Apa sebab-sebab yang boleh terjadinya rukhsah ni? Okay, yang first, ni di antara sebab-sebab dia, musafir. Yang first ni musafir. Dari syarak memberi keringanan seperti qasar dan jamak solat fardu. Yang kedua, berbuka puasa di bulan Ramadan. Seperti mana yang saya dah terangkan tadi, yang dekat awal tu, lebih kurang sama je lah konsep dia. Maksudnya solat fardu tu wajib, tapi bila mana kita dalam keadaan musafir, dia diringankan dan kita boleh jamak lah solat tu. Dia boleh, contoh zuhur, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Okay, kemudian sakit. Syarak memberi keringanan kepada orang yang sakit ni, dia boleh meninggalkan puasa. Contohnya orang yang uzur kan. Dia orang yang uzur, orang yang mengandung, yang dia rasa boleh beri kemudaratan kepada diri dia kalau dia berpuasa ataupun dia teruskan puasa tu. Jadi dia boleh berbuka puasa dengan meninggalkan puasa tu. Ni khas untuk orang kata apa? Waktu bulan puasa lah. Tapi lepas tu dia kena menggantikan balik puasa tu, qada. Tapi sekiranya dia tidak mampu, contohnya orang yang tua kan, orang yang uzur, sekiranya dia tidak mampu berpuasa, maka dia kena bayar fidyah lah atas berapa banyak puasa yang ditinggalkan tu. Lepas tu kedua, tayamum. Tayamum ni yang macam kita tahu, macam kalau tak ada air, yang syarat wajib untuk solat tu mengambil wuduk, menggunakan air. Tapi kalau waktu tu ketiadaan air, jadi diberi rukhsah untuk bertayamum. Okay, yang ketiga, paksaan. Syarak mengharuskan seseorang yang dipaksa untuk melafazkan perkataan kufur. Okay, yang nombor 3 ni maksud dia, seseorang tu dia boleh orang kata apa, harus. Bila mana contoh daripada orang kafir yang mengubut orang Islam untuk keluar daripada agama dia. Jadi kat situ dia boleh melafazkan kufur, perkataan kufur, tapi hati dia kena tetap dalam keadaan dia beriman. Kalau maksudnya kalau dia melafazkan kufur and dia keluar daripada agama Islam, murtad, kiranya tu tak dikira sebagai masalah, maksudnya dia dah keluar daripada Islam. Okay, yang seterusnya, yang keempat, lupa. Seseorang yang makan dalam keadaan terlupa semasa berpuasa, puasa ni tidak batal. Ni antara rukhsah juga lah, seperti mana kita tahu kalau kita puasa, lepas tu kita makan, dia auto terbatal kan. Tapi bila mana orang tu kalau dia tengah puasa tapi dia memang orang kata memang betul-betul terlupa lah, contoh baru bangun tidur memang mamai tak ingat yang dia tu berpuasa, tiba-tiba dia pergi makan. Akhirnya itu dikira puasa dia still sah lah, maksudnya tak terbatal. Sebab apa? Sebab dia lupa. Maksudnya lupa tu bukan lupa yang dia buat-buat, maksudnya dia lupa yang betul-betul lupa. Okay, seterusnya kejahilan. Tidak batal solat orang yang bercakap semasa solat dalam keadaan jahil. Ni nama pun dah jahil kan. Maksudnya jahil tu macam dia tak tahu apa-apa pasal agama. Macam tiba-tiba daripada dia masuk Islam tapi tak pernah tahu puasa solat apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia orang kata macam baru nak belajar solat. Lepas tu dia pun solat. Dan solat itu dia macam bercakap ke, bergerak, dia buat benda-benda yang orang kata macam kita boleh buat dalam solat. Tapi itu dikira macam rukhsah lah bagi dia. Maksudnya solat dia tu still dikira sah. Sebab apa? Sebab dia memang tak tahu pun orang solat ni tak boleh cakap apa-apa semua. Macam tu lah. And keenam, kesukaran. Tanaman yang terkena najis binatang yang membajaknya dimaafkan. Ni faham kan? Maksudnya macam yang sekarang yang sawah padi tu, kalau contoh kerbau ke lembu ke macam maksudnya najis dia tu, kalau terjatuh dekat atas tanaman tu dikira macam dimaafkan lah. Maksudnya tak adalah macam haram ke apa kan, diterima lah. Yang ketujuh, kekurangan. Orang yang tidak waras dan bayi tidak diberikan tanggungjawab oleh syarak. Kekurangan ni maksudnya dari segi akal, dari segi kemampuan, fizikal, mental. Maksudnya orang yang
Tidak waras ni orang yang gila lah ataupun orang yang ada kecacatan. Contohnya macam autism, orang-orang yang orang kata akal dia tu tak boleh berfikir dengan waras kan. Jadi dia diberi rukhsah oleh Islam bahawa dia tak diberikan pun tanggungjawab. Contoh dia tak bagi dia hukum solat, puasa semua tak wajib pun untuk dia. Macam itulah. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis keringanan masyaqqah tajlibul al-taysir ni. Okey. Menurut pendapat Syekh Izz al-Din bin Abdul Al-Salam Al-Syafi'i, jenis keringanan ni ada 6. Tapi kalau ikut ulama mazhab Hanafi, keringanan ni ada 7. Jadi inilah keringanan dia, jenis-jenis keringanan tu. Okey, yang first kita boleh tengok keringanan dengan menggugurkan kewajipan. Contoh dia macam yang saya bagi contoh tadi tu lah, maksudnya tak wajib ataupun gugurnya kewajipan solat Jumaat tu kerana ada halangan kan tertentu. Kerana ada halangan tertentu, musafir ke ataupun waktu tu macam contoh macam dia punya kerja ke, contoh pilot kan, maksudnya takkan nak sembahyang atas flight, jadi dia menggugurkan kewajipan untuk solat Jumaat tu. Contoh lain haji dan umrah. Gugurkan kewajipan haji dan umrah tu untuk orang-orang yang uzur, maksudnya dia memang tak mampu dah untuk menunaikan haji tu, jadi digugurkan kewajipan tu ke atas dia. Yang kedua, keringanan dengan mengurangkan bebanan. Contoh dia memendekkan solat fardu. Qasar solat lah, maksudnya solat yang boleh dijamakkan. Solat yang boleh jamak. Okay. Kemudian yang ketiga, keringanan dengan gantian atau penukaran. Ni contoh dia ditukarkan daripada berwuduk diguna air tu, dia bertukar dengan tayamum. Yang keempat, keringanan dengan mendahulukan. Contoh dia solat jamak takdim. Jamak kan ada 2, jamak takdim dan jamak ta'khir. Jamak takdim tu maksudnya yang awal, maksudnya kita buat sembahyang zuhur dulu baru asar. Itu keringanan dengan mendahulukan. So kita mendahulukan waktu zuhur daripada waktu asar. Jamak takdim lah maksudnya. Yang kelima, keringanan dengan mengakhirkan. Contoh dia tadi solat jamak takdim, yang ni solat jamak ta'khir. Maksudnya keringanan dengan mengakhirkan. Itulah jamak takdim tu maksudnya kita buat solat asar dulu, lepas tu baru buat solat zuhur kan. Kalau contoh lain, menangguhkan puasa Ramadan. Waktu musafir tu dia menangguhkan sebab dia buka puasa tu, maksudnya dia tinggalkan terus puasa tu. Okey. Kemudian keringanan mendapat rukhsah kerana terdesak atau terpaksa. Yang ni contoh dia yang kita boleh tengok, yang kita boleh ambil, minum arak. Minum arak tu hukum dia haram kan, tapi bila mana dah dalam keadaan terdesak, contohnya memang waktu tu memang dah terlalu terlalu dahaga, memang dah tak ada air langsung, jadi diharuskan untuk minum arak tu, tapi dikhususkan pada waktu tu je. And last sekali, keringanan mengubah atau menukar. Contoh dia keringanan mengubah atau menukar ni mengubah kedudukan waktu kita solat tu. Contohnya waktu kita solat tu, macam kita tengah solat, tiba macam ada orang nak datang tikam kita ke apa kan, jadi kita dibolehkan untuk mengubah kedudukan solat kita tu. Next, pembahagian masyaqqah. Jadi kat sini, according to Al-Shatibi, masyaqqah has divided into part. Menurut Al-Shatibi, masyaqqah ni dibahagi kepada 2 bahagian. Yang first, masyaqqah biasa, yang mana kesulitan biasa yang boleh dihadapi tanpa mengalami sebarang kemudaratan. Contoh dia kesulitan mencari nafkah. Yang kedua, masyaqqah luar biasa, al-masyaqqah ghairul mu'tad. Kesulitan yang menyebabkan kesengsaraan yang biasanya tidak mampu ditanggung oleh manusia biasa dan membawa kepada kemudaratan. Contoh dia puasa berpanjangan dan qiyamul lail yang berterusan.
Yang musyarakah luar biasa ni dia ada 3 peringkat. Peringkat first, kedua dan ketiga. Peringkat pertama tu yang mana kesulitan tu memang manusia tak boleh tanggung kan, kesulitan tu. Yang kedua, keringanan. Maksudnya contoh dia sakit, tapi sakit tu dia demam lah. Sakit tu dia still boleh tanggung. Maksudnya dia tak adalah sampai tahap macam bagi memudarat kat diri dia. Itu yang kedua. Dan peringkat yang ketiga ni, dia pertengahan. Maksudnya dengan yang awal dengan yang kedua tadi. Maksudnya dia boleh jadi mudarat dan boleh jadi juga tak mudarat pun atas diri dia. Kemudian kita tengok kaedah pecahan furuk. Jadi kalau kita tengok kat sini, kaedah pecahan furuk tu kat sini ada 10. Yang pertama, apabila sesuatu tu sempit, hukum tu jadi luas. Contoh dia, saksi wanita kan. Waktu kalau kita nak kahwin tu, kan suami tu dia kena tengok isteri dia, maksudnya nak cek ada kecacatan ke, ada macam ada kekurangan ke, tapi bila mana ada saksi wanita ni sudah memadai dah untuk tahu kecacatan yang ada dekat perempuan tu tadilah. Kedua, apabila sesuatu itu longgar atau luas, hukum dia menjadi sempit. Contohnya solat awal waktu. Maksudnya solat awal waktu selagi mana ada masa lapang tu, kita boleh je kan solat awal waktu untuk menyempurnakan rukun solat tu. Kalau dah macam orang kata dah memang tak ada masa tu, jadi rukun solat tu pun jadi macam tak sempurna. Dan yang ketiga, kemudaratan itu membolehkan tegah-tegahan. Yang ketiga ni, contoh dia macam keharusan makan bangkai kan. Keharusan makan bangkai tu pun benda yang haram. Waktu kita rasa macam sangat lapar ataupun apa orang kata, macam waktu tu macam kita musafir, lepas tu memang tak ada kedai yang buka ke ataupun memang kita tak jumpa kedai langsung lah. Jadi untuk selamatkan diri kita daripada mati kebeluran tu, jadi kalau mana tahu jumpa bangkai tepi jalan kan, jadi hukum dia harus untuk makan bangkai tu. Yang keempat, keadaan darurat ditentukan mengikut hukumnya. Contoh kat sini, kalau kita boleh tengok macam zaman sekarang ni doktor tu dia boleh tengok aurat lelaki ataupun dia punya pesakit tu lah, aurat lelaki ke perempuan tu dekat tempat sakit tu je. Maksudnya tak lebih daripada tu. Maksudnya tempat yang khusus lah, tempat yang dia sakit tu je. And then yang kelima, apa yang diharuskan kerana uzur batal dengan sebab hilangnya uzur tersebut. Contohnya tayamum. Tayamum tu kalau kita tahu tayamum tu kita tayamum sebab tak ada air. Tapi kalau dah ada air sebelum solat tu maksudnya kita still kena ambil uduk guna air. Soalnya tadi walaupun kita dah tayamum tadi. Dan keenam, keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat sama ada umum ataupun khas. Yang kalau kita nak tengok yang contoh keenam tadi tu, contoh lelaki kan haram pakai sutera. Tapi dia boleh jadi, hukum dia boleh jadi harus kalau memang lelaki tu dah ada masalah-masalah penyakit yang menyebabkan dia tak boleh pakai kain lain lah selain kain sutera. Jadi diharuskan untuk lelaki tu pakai sutera. Yang ketujuh, keadaan terdesak tidak membatalkan hak orang lain. Contohnya tanah sewaan. Tanah sewaan. Contohnya penyewa tu dia tanam apa-apalah dekat dia punya tapak sewaan tu. Tapi sebelum masa sewaan tu, maksudnya masa sewaan tu dah habis tapi tanaman dia tu still tak boleh tuai. Jadi kat situ dia boleh bagi untuk orang kata apa, orang yang sewakan dia tu untuk memanjangkan masa sewa dia tu sampai dia punya tanaman tu boleh tuai, tapi dengan bayaran-bayaran yang tentu lah, maksudnya bayaran yang dipersetujui. Dan lepas tu ke-8, hukum itu mengikut kemaslahatan yang kukuh. Contohnya keizinan berjihad dan memerangi musuh. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, jihad tu susah kan, tapi bila mana kita jihad ni,
orang kata disebabkan jihad tu, Islam tu sampai ke seluruh pelosok dunia. Maksudnya sampai sekarang Islam tu sampai kat kita kan, sebabkan jihad tu tadi. Yang ke-8, hukum itu berkisar bersama ilah ataupun sebabnya. Contohnya arak tu haram. Arak tu dari segi hukum dia haram. Tapi kalau ilah itu hilang, maksudnya kalau arak tu dah tak mabuk, waktu tu dia dah tak jadi haram. Maksudnya kita boleh ambil arak tu. Macam tu. Yang ke-10, kedudukan perkara yang tidak diketahui itu sama dengan kedudukan yang tidak ada. Contohnya yang ke-10 ni, contoh macam kalau dia jumpa barang, kalau kita jumpa barang kat mana-mana tapi kita dah cari dah, maksudnya barang yang hilang tu memang tak jumpa pemilik dia. Jadi kita boleh ambil barang tu. Okey. Itu saja. Jadi sebagai kesimpulannya, Islam ni dia tak membebankan manusia dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka. Islam memberi keringanan kepada umatnya bertepatan dan sesuai dengan naluri serta tabiat mereka. Dan masyaqqah yang menjadi sebab kepada keringanan dan dipermudahkan ialah masyaqqah yang melampaui kemampuan oleh manusia. Bahkan boleh memudaratkan diri seseorang dan menghalangnya daripada melakukan suruhan Allah. Mempermudahkan, meringankan dan mengambil kira kemampuan umatnya adalah menjadi kunci utama dan tujuan syarak daripada Allah. Okay, sekian tu saja. Jadi ada apa-apa soalan yang tak faham ke ataupun nak tanya? Nak tanya ke sebagai contoh ke apa? Kak Yam, Ya? apa contoh kan, tadi Kak Yam cakap kalau jumpa barang tu dia boleh ambil kata dia kan. Contoh, kalau dia memang tak ada duit langsung and then dia jalan-jalan dia terjumpa satu duit shilling, kan selalunya orang kutip kan. Adakah tu dikira boleh ataupun tak? Macam tadi tu kan, cerita yang nombor 10 tu. Kalau dia, orang kata apa, macam dia jumpa duit shilling tu, lepas tu dia cari memang dah tak ada pemilik dia dah. Dan lepas tu waktu tu dalam keadaan yang dia memang tak ada duit. Jadi kat situ, kalau kita tengok yang contoh kaedah furuk tu, dia memang bagi rukhsah, keharusan untuk orang tu ambil lah duit tu. Maksudnya dia tak adalah kira macam haram sebab memang dah tak jumpa pemilik tu kan. Jadi macam tu lah, maksudnya duit tu dia boleh, soalan dia tadi duit tu dia boleh ambil ke tak kan? Macam tu lah. Okey, terima kasih Kak Yam. Lagi ada soalan lain? Soalan. Kak Yam, sorry. Sebab tadi Nisa kongsi tentang apa tu? Tentang yang dia dipaksa kufur tu. Dia dipaksa kufur. Okey, soalan dia apa? soalan dia. Contohkan kalau tadi Kak Yam cerita, mana tahu tadi? Okey, apa? Ada lagi slide lagi satu tu. Ini apa? Kalau contoh dia dipaksa untuk macam dia macam tadi kan Kak yang cakap kalau dia iman tetap and then dipaksa untuk mengucap maksudnya keluar daripada Islam, so dia dikira kufur juga tu walaupun iman dia tetap dia tak nak keluar langsung. Macam mana? Faham tak? Contoh kan tadi Kak yang cakap iman dia tetap maksudnya terhadap Islam tu. Tapi dia dipaksa untuk keluar daripada Islam. Adakah bila dia melafazkan untuk keluar daripada Islam, dia dikira murtad ataupun tak? Okey, jawapan kepada soalan tu, bila mana seorang tu dia dipaksa untuk bercakap kufur kan, maksudnya macam saya cakap tadi, bila dia dipaksa, nama keyword dia dipaksa kan. Maksudnya dia tak nak cakap pun benda tu tapi dia dipaksa untuk cakap melafazkan perkataan kufur tu. Jadi kat situ dia tak dikira dia keluar daripada Islam. Maksudnya dia still dalam Islam, cuma
dia maksudnya Islam bagi keringanan lah, rukhsah untuk dia untuk melafazkan perkataan kufur tu. Tapi sebagaimana kita tahu macam Islam kan memang mengharamkan kita melafazkan perkataan kufur tu, tapi disebabkan keadaan yang dia terpaksa tu, jadi dia dibenarkan untuk melafazkan perkataan kufur tu. Faham tak Nisa? Kita faham lagi. Ya, faham. Terima kasih Kak Yang. Okey. Yang Din faham ah? Din faham Din? Sir. Jangan tanya saya. Tak. Sorry, silap pronoun. Mariam. Ya. Macam hang kata tadi, macam contoh kalau barang tu apa dah, kita terjumpa barang tu jatuh kan. Contoh anak kita duit. Kita dah cari dah orang tuan punya duit tu tapi tak jumpa kan. And then kita boleh ambil duit tu kat kita. Sama ada kita cari tu ada masa untuk kita cari, contoh masa yang ditetapkan oleh Islam untuk cari orang sampai dapat, and then kalau kita cari tak jumpa, contoh dalam masa 1 tahun, kita cari orang tak jumpa baru jadi hak milik kita ke macam mana? Dia ada masa dia, maksudnya tempoh haul ataupun masa yang untuk kita cari sampai pemilik yang barang hilang tu jumpalah. Jadi kalau dah habis masa tu, memang tak jumpa, jadi duit tu jadi milik orang jumpa tu, maksudnya jadi milik kita lah kalau dalam masa tempoh yang ditetapkan, tempoh yang memang Islam bagi untuk cari, dia ada tempoh dia. Kalau memang dah lepas tempoh tu memang tak jumpa pemilik dia, orang kata memang tak tahulah pemilik dia mana, jadi bolehlah ambil duit tu. Okay, faham. Soalan lain ada tak? Ada soalan, kalau contoh vaksin ni adakah satu rukhsah juga dalam tajuk ni? Apa soalan dia tu, vaksin Vaksin. Ya. Suntikan vaksin ni adakah dia satu rukhsah juga? Kalau dia rukhsah tu dia dari kategori yang mana? Boleh kah? Okey. Sekejap, tengah tulis soalan. Sorry, tak perasan temui.
Oh, saya tak dengar yang tadi yang cakap tu. Tak dengar apa? Krik-krik je. Kamu Ah, mute cakap mana tak dengar. Tak perasan tu Mik. Okey. Jadi saya cubalah yang soalan pada soalan Amin yang tanya tadi. Okey. Rukhsah ni di mana Islam tetapkan selagi mana dia tak memudaratkan diri dia ataupun beri bahaya kepada diri dia. Jadi rukhsah tu macam kita tengok macam vaksin tu, kalau dia rasa macam tak bagi kemudaratan kepada diri dia, yang dia rasa kalau dia ambil vaksin tu orang kata apa, sebagai apa dia? Sekejap. Okey. Okey, boleh balik Okey, vaksin tu dikira macam rukhsah jugalah, keringanan dari Islam sebab mana vaksin tu dia bukannya orang kata kalau ambil vaksin tu memanglah ada side effect dia, tapi dia bukannya memudaratkan diri kita. Macam tu kot. Amin faham tak? Sekejap, dia ada kategori. Macam sangkut-sangkut je. Sekejap. Kalau yang daripada soalan Amin tadi tu, saya rasa dia dekat jenis-jenis keringanan mendapat rukhsah kerana terdesak ataupun terpaksa tu. Sebab sebenarnya kita tahu macam vaksin tu dia tak wajib pun ambil untuk semua orang kan, tapi dia boleh ambil selagi mana dia tak memudaratkan diri kita. Macam tu lah. Tapi tak ada. Satu, dua, tiga. Okay, kita buka lagi soalan kalau ada soalan. Come on. Satu, dua, tiga, empat, Yang ni semua faham. Din ke mana Din? Video tak ada Din? Dia tengah Google lah. Betul ni, semua faham ni.
Ada chat tulis apa? Okey, pandai. Bila? Balik dah. Oh ya, baru baca. Tu dia tanya tu. Dia tak ada suara ke orang ni? Dia tanya kat chat. Oh, sekejap. Ni dia tak ada suara. Enggak. Dia gambar dia statik je. Kemarin ada cerita lain ke apa suami Islam? Okay. Hmm. Okey. Yang merujuk kepada soalan Badiha tadi, yang dia tanya, ada tak contoh lain untuk aplikasi kewangan Islam? Antara contoh lain, contoh dia ni dalam bab muamalat kot. Bab muamalat contohnya seperti akad jual salam ataupun bai' al-arya, akad sewaan dan sebagainya. Itulah contoh dia. Senyap ni. Okay. Kita nak discuss sikit. Okay. Bila kita cerita tentang masyaqqah tajlibu taisir ni, bila kita tengok tentang definisi dia tu pun kita dah tengok dia ada dua keyword, iaitu masyaqqah dan juga taisir. Jadi apabila datang masalah baru yang mana memang tidak pernah berlaku sebelum ni, tidak ada dalam Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas dan sebagainya, berlaku di sebelum zaman kita lagi. Jadi ia dikira satu masalah baru. Jadi apabila masalah baru, macam mana kaedah ataupun cara kita nak aplikasikan kaedah ini adalah kita nak kena tengok, kita nak kena kenal pasti dulu masyaqqah dia. Okey, masyaqqah je. Masyaqqah dia iaitu kita kena nak katakan apa kesusahan dia. Okey. Apa kesusahan yang menyebabkan kita boleh jatuhkan hukum untuk berikan keringanan kepada dia. Okey, macam contoh-contoh yang siapa bagi, Mariam bagi. Kalau kita tengok setiap contoh yang kita bagi tu, kita dapat detect ada masyaqqah dan juga ada keringanan yang dia bagi. Contoh masyaqqah yang ada masyaqqah yang ada, kalau tak tersilap saya, ada 7 masyaqqah. Okey. 7 masyaqqah yang menyebabkan kita diberi keringanan. Okey. 7 masyaqqah. Antara masyaqqah ni adalah kesukaran. Ada, kita tengok balik definisi masyaqqah. Masyaqqah ni apa?
kepayahan, kesulitan ataupun kesukaran yang dikatakan oleh Mariam tadi. Okey. Ada tak benda yang susah kita nak buat, yang payah, bila ada benda tu menyebabkan kita payah nak buat. Okey. Jadi ulama dah klasifikasikan kepada 7 masyaqqah. Okey, pada 7 masyaqqah, di mana masyaqqah itu adalah macam musafir, apa lagi? Lupa, lepas tu sakit, lepas tu dalam keadaan terpaksa, dipaksa. Okey. Apa lagi? Lupa. Okey. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi satu kesukaran yang mana banyak apa? Kesukaran umul balwa. Pernah jumpa tak? Umum al-balwa. Mariam ada jumpa tak? Ada ternampak tapi tak mendalami. Okey, jadi kesukaran umum balwa itu dia sebenarnya duduk dekat nombor 6 yang Mariam letak tu. Itu adalah ketujuh-tujuh, orang kata apa, 7 masyaqqah yang kita yang ulama apa orang panggil, kategorikan. Okey. Lepas tu dan yang terakhir adalah kekurangan. Saya tengok balik kekurangan. Okay. Dia ada kurang. Dia ada perkataan dalam bahasa Arab dia. Okey. Jadi apabila datang masalah-masalah baru, kita kena kenal pasti adakah kepayahan, kesulitan dan kesukaran yang ada itu ada termasuk dalam masyaqqah tersebut. Okey. Baru kita boleh tentukan apa keringanan yang kita boleh bagi. Bukan kita bagilah, ini berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan syariat lah, bukan kita je nak bagi kan. Maksudnya kita nak ijtihad lah. Kita nak menentukan satu-satu hukum tu. Okay. Dia apa kesan dia apabila dengan menggunakan kaedah ini, kesukaran tersebut akan menjadi mudah yang menyebabkan ianya mungkin berubah hukum ataupun berubah dari segi cara, dan apa yang mengubah tu kita ada kategori-kategori tadi yang dibentangkan. Okey, boleh faham tak? Cumanya, okey. Ada kaedah contoh bank konvensional yang kamu bagi tadi tu kan. Contoh berkaitan tentang menggunakan bank konvensional. Untuk zaman sekarang, adakah contoh ini masih valid ataupun tak valid? Saya nak tanya kamu. Ada 2 contoh yang saya nak tanya kamu untuk Mariam. Yang pertamanya adalah orang yang bermusafir dibenarkan berpuasa, dan contoh yang kedua yang saya nak tanya kamu, menggunakan bank konvensional. Waktu zaman sekarang ini dibenarkan. Maksudnya dibenarkan untuk menggunakan bank konvensional. Maksudnya yang pertama tadi dibenarkan untuk berbuka puasa bila kita musafir. Ya, adakah ianya masih valid untuk sekarang ataupun apa komen kamu? Silakan. Kalau yang first tu yang orang musafir boleh buka puasa waktu zaman sekarang ni, saya rasa dibolehkan lagi untuk zaman sekarang ni lah. Sebab kalau kita tengok daripada konsep musafir tu, musafir ni orang kata perjalanan jauh kan. Jadi dari segi kalau kita nak tengok
kemudaratan yang bagi diri kita tak adalah sampai tahap yang teruk orang kata, tapi untuk orang lain mungkin untuk orang lain yang dia musafir, lepas tu tak ada something macam tak ada duit ke untuk beli makanan ataupun ada kesulitan bagi dia. Jadi saya rasa yang musafir yang boleh buka puasa tu masih valid lagi sampai sekarang. InsyaAllah. Lepas tu yang okey ke saya dengar kan? Lepas tu yang kedua tadi apa? Digunakan bank konvensional. Okey. Lepas tu yang kedua tadi tu, yang bank konvensional tu masih dibenarkan, masih valid ke tak waktu zaman sekarang ni? Nanti macam tak terkasih. Rasanya valid. Maksudnya bank konvensional tu dia still valid sampai waktu sekarang ni. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang, bank konvensional ni kebanyakannya dia dah ada orang kata apa Islamik dekat dia punya dekat dia punya bank tu lah. Itu je. Okey, maksudnya benda tu dah tak valid sebenarnya. Kita dibenarkan untuk menggunakan bank konvensional. Okey. Macam waktu kamu sebut tadi, waktu presentation saya ada take note sikit bahawa kita boleh guna bank konvensional contohnya ketika kita darurat. Okay, kamu ada sebut mention darurat. Okey, apabila kamu sebut darurat ni, dia dah jatuh kepada kaedah lain. Okey, dia dah jatuh kepada kaedah lain. Okey. Kaedah bila dia nak kaitkan dengan kaedah ini adalah kesukaran. Apabila kita sebut tentang kesukaran ni, kita mungkin dulu kaedah ni dia valid untuk contoh yang kamu bagi. Contohnya di mana kita boleh guna bank konvensional sebab kita susah nak cari bank Islam yang buat benda tu. Yang buat kaedah pinjaman Islamik dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah mudah. Sebab semua bank dah ada window Islamik. Jadi dia dah tak ada masyaqqah kat situ. Okey, faham tak? Dia dah tak ada masyaqqah kat situ. Jadi kita tak boleh nak kata guna bank konvensional lah sebab susah nak cari bank Islam, tak boleh. Sebab masyaqqah tajlibu taysir. Dia kata kaedah sebab dia berpendapat bahawa dia nak keluarkan ijtihad bahawa masyaqqah tajlibu taysir. Jadi sebab susah nak cari, padahal bukan susah, padahal malas nak cari. Beza, malas tak ada dalam masyaqqah. Dia masyaqqah ni maksudnya dia sukar nak cari. Maksudnya memang tak jumpa dah. Dia dah usaha dah cari, memang tak jumpa dah bank Islam dekat kawasan dia ataupun dia dah kaedah-kaedah lain pun dia dah cari tak jumpa. Jadi baru dia dibolehkan untuk menggunakan bank konvensional. Okey, jadi sekarang ni kita tak valid. Jadi secara tak langsung contoh kamu ni kena ganti. Okey, cari lagi satu contoh kewangan Islam yang sesuai. Kalau boleh bagi sekarang ataupun nanti. Dan yang kedua, berkaitan dengan musafir tadi, valid tak? Kita pergi jauh Johor, naik flight, tak sampai 2 jam dah sampai. Disebabkan kita bermusafir ke Johor, jadi atas kapal terbang kita makan lah buka puasa. Puasa Ramadan. Boleh tak? Tak. Jadi benda tu juga tak valid untuk zaman sekarang. Sebab ada ulama contemporary mengatakan bahawa kaedah ini pernah dibahaslah di mana berbuka puasa ketika musafir pada zaman Rasulullah dulu tak sama dengan musafir pada zaman kita sekarang ni. Tak kisahlah dalam Malaysia ke, kita pergi London ke, kita pergi mana-mana luar negara pun flight sampai 10 jam, 13 jam. Kita duduk dalam aircon, still duduk dalam aircon, dalam flight kan duduk dalam aircon, baring, selimut, tidur elok kan. Tidak ada apa kesukaran kat situ. Faham tak?
kat situ apa masyaqqah? Okey, masyaqqah dia musafir, tapi musafir dia musafir yang bukan musafir yang zaman dulu yang mendapat ada kesukaran ataupun kesulitan dan kepayahan yang dia melaksanakan musafir tersebut. Okey, musafir ni satu kesukaran dan kepayahan. Okey. Tapi musafir zaman sekarang ni kita just duduk, kalau naik flight pun kadang-kadang duduk jalan sikit je. Lepas tu duduk dalam flight, duduk 13 jam sampai. Dulu musafir dulu tak, kan nak kena naik unta, turun unta, jalan tengah-tengah panas dan sebagainya. Disebabkan itu, disebabkan kesukaran untuk bermusafir itu, pada ketika itu dibenarkan untuk sahabat-sahabat boleh buka puasa sebab dibenarkan untuk berbuka puasa dan tangguhkan puasa tersebut ganti pada nanti bila dah habis musafir, bila qada lah, maksudnya kita ganti balik puasa Ramadan tu. Okey, sebelum sampai Ramadan tahun depan. Okey. Sebab jadi adakah musafir pada zaman sekarang ni? Tak valid unless kalau kamu pergi KL jalan kaki pada bulan Ramadan contoh. Tu boleh dikatakan dibenarkan untuk buka puasa lah. Melainkan memang bas waktu tu dah penuh nak kena balik kampung juga kan, balik gagah gigih balik jalan kaki dan sebagainya. Okey. Musafir seperti itu ulama contemporary mengatakan okey boleh. Tapi sekadar naik bas tidak baring, dia nak simply menggunakan kaedah ini untuk menyebelahi dia untuk berbuka puasa, itu ulama contemporary mengatakan tak boleh. Okey. Jelas Jadi cari contoh lagi satu, tapi contoh syariah ni kamu dah bagi banyak lah dekat situ, cumanya ada pengkhususan dekat bahagian contoh yang kamu sebut tu. Tak apa, kita ganti dengan yang lain. Ada beberapa contoh yang kamu dah bagi. Cuma korang Islam ni kalau ada tak gantian contoh lain dan explain sikit. Maksudnya dua-dua contoh tu kena tukar. Satu. Sebab yang jual beli online tu boleh diterima. Cumanya cara kamu hujah tu, dia kena, cara kamu memberi penerangan tu kena jelas lah bahawa apa kesukaran yang ada. Contoh kalau nak kaitkan belian online zaman sekarang ni. Okey. Apa contoh dia? Apa kesukaran yang ada? Contohnya kesukaran pada zaman sekarang ni of course tentang COVID. Okey, jadi kita tak digalakkan untuk pergi beli kat kedai dan sebagainya. Okey. Jadi kita tak boleh keluar rumah. Okey, jadi bila kesukaran kita tak boleh keluar rumah, kita nak beli barang keperluan. Jadi kita dibenarkan untuk membeli secara online. Di mana pembelian secara online ni adalah menggunakan kaedah bai'us salam. Bai'us salam ni adalah kaedah di mana salam ni adalah kaedah di mana dia tidak memenuhi rukun jual beli yang asal. Tapi disebabkan ada orang kata apa, bai'us salam ini dibolehkan. Ada sebab-sebab hujah dia lah. Yang ni dia duduk dalam kaedah, dalam kaedah ni saya cek balik. Yang tu kamu dah bagi penerangan tadi kan. Okey, tak apa. Ambil yang pasal cari satu contoh orang Islam yang lain. Saya dah boleh stop share screen ni ke? Boleh. Okay.
Sir, Ya, siapa tu? Nisa, Okey. maksud sir waktu yang musafir tadi tu, dia bukan tak valid, dia cuma valid tapi ikut kepada keadaan seseorang tu lah. Keadaan kesukaran Ya, seorang ya. musafir. Oh. Jadi contoh belian online tu adalah dia berkaitan dengan bai'un salam. So bai'un salam ni memang ada termasuk dalam masyaqqah tajlibu taisir. Bai'un salam ni dibolehkan. Okey, kamu kena faham tak? Apa maksud bai'un salam ni, apa yang menyebabkan dia tidak sempurna rukun? Rukun jual beli ada berapa? Ada berapa? 5 ke 6, keempat. Dia mesti ada penjual, pembeli, barang, harga, akad. Akad tu ada orang pecah dua lah, penerimaan dan penawaran. Okey. Bai'un salam tidak sempurnakan satu rukun di mana kalau kamu tak beli online pun, kamu beli barang, contohnya kamu beli barang dekat contoh kamu beli apa? Beli peti ais lah, beli barang-barang besar dekat kedai. Okey. Beli barang-barang besar dekat kedai ni, dia tidak rukun jual beli sebenarnya kamu kena bayar penuh kan? Kamu dah kena bayar dah harga peti ais tersebut dan kamu kena terus bawa balik baru sempurna rukun di mana ada kamu bagi duit dan kamu dapat peti ais dan kamu bawa balik. Tapi apa yang berlaku? Kamu bayar penuh dah peti ais tu, tapi peti ais tu kamu tak dapat lagi. Kamu dapat satgi esok. Tokai tu hantar guna lori, mungkin esok, lusa dan sebagainya. Jadi dia dah tak secara tak langsung tak sah lah jual beli tersebut. Jadi ulama nampak benda ni ada kesukaran. Takkan semua orang nak kena ada kereta besar baru boleh beli barang-barang besar. Nak kena angkut peti ais, nak kena bawa peti ais, almari dan sebagainya kan. Kita beli almari, syarat kedai tu confirm lah. Bayar penuh dulu baru ais hantar. Okey, Cina ni kata bayar penuh dulu baru dia hantar. Okey. Jadi takkan semua orang nak kena ada lori baru boleh ni. Jadi kesukaran kat situ. Jadi dibenarkan untuk bai'un salam, di mana bai'un salam ni apa masalah dia, ciri-ciri bai'un salam, di mana bai'un salam ni adalah bayar penuh barang dapat kemudian. Okey, daripada situ. Kemudian barulah ulama kaitkan bai'un salam ni dengan jual beli online. Bayar penuh baru dia hantar. Boleh. Okey. Berkaitan dengan soalan tadi, soalan Amin tadi, vaksin. Ada kesukaran tak kat situ? Saya dah nampak soalan berkaitan dengan vaksin ni, saya tak nampak dia jatuh dalam hukum kaedah masyaqqah tajlibu taisir. Sebab bila kamu nak kata vaksin, lepas tu apa rukhsah dia bagi, apa kesukaran vaksin sebenarnya? Apa yang kamu nak katakan, macam mana kamu nak kaitkan masalah vaksin dengan kaedah ni? Bila kita nak selesaikan sesuatu masalah dengan kaedah ni, kita kena kenal pasti dulu bahawa apa kesukaran, kesulitan, kepayahan yang orang alami untuk sesuatu masalah. Jadi saya tak nampak soalan, tapi saya biar je lah, biar nak tengok presenter jawab macam mana. Tengok presenter pun tak boleh nak jawab.
Sebab soalan ni dia macam tak sesuai untuk ditanyakan dengan kaedah ni lah. Okay. Dia lebih tak boleh bocor. Dia lebih sesuai dengan kaedah satu lagi. Okey. Bab jumpa duit tadi. Okey, jumpa duit tadi bila bincangkan tentang soal jumpa duit, okey. Kita jumpa duit, adakah duit itu halal untuk kita ambil? Sebenarnya kalau kamu nak baca detail tentang masalah ini adalah masalah luqatah. Okey. Okey, barang yang hilang, barang luqatah. Okey. Sana. Luqatah ni adalah barang yang hilang. Ulama ada membahaskan secara terperinci. Ada perbezaan antara mazhab. Barang luqatah ni barang yang kita jumpa. Ada pendetilan. Yang ni kamu kena perincikan. Memang ulama bahas secara terperinci sebab ianya adalah hak orang lain. Jadi sebab itu ulama mempersoalkan macam apabila dia nak ambil barang tu menjadi hak milik dia, sejauh mana usaha dia untuk mencari pemilik asal. Ada mengatakan ulama detailkan benda ni sampai tempoh masa dia sebenarnya panjang. Mula kita kena buat pengumuman dulu. Bila buat pengumuman, sejauh mana usaha kita untuk mencari pemilik asal, baru kita boleh nak declare. Dan ada setengah ulama mengatakan apabila memang dah tak jumpa dah barang ni perlu dimanfaatkan untuk orang umum, bukan untuk ambil secara peribadi. Ada ulama yang kerah yang dia mengatakan macam tu. Sebab dia tetap hak orang lain. Kita tak tahu hak dia siapa. Kita tak boleh manfaatkan untuk diri sendiri. Kalau nak manfaatkan untuk sendiri pula, apa ciri-ciri kita yang menyebabkan kita boleh manfaatkan untuk diri sendiri? Contohnya macam ada Mariam kata kita memang dah susah dah sampai kalau kita tak guna duit tu kita akan mati sebab tak makan sebulan contoh kan. Pendetilan untuk mendeklarkan satu-satu barang tu menjadi hak milik kita apabila contohnya barang jumpa tu lah. Ulama ada sangat membincangkan secara detail tentang benda tu. Boleh faham ah? Jadi sebenarnya pendapat peribadi saya lah, dia mengikut keadaan. Kita nak tengok macam mana kita nak ambil duit, kita jumpa duit, adakah kita boleh terus ambil? Of course tak boleh. Kita memang kena usaha sedaya seboleh mungkin untuk cari tuan dia. Macam mana usaha dia? Kita buat pengumuman. Kemudian dia ada tempoh dia tau. Dia ada tempoh dia. Cuma saya tak ingat dia punya tempoh dia. Setahun. Silap saya ada yang sampai kata setahun dah. Macam mana? Ada. Kamu boleh baca tentang barang luqatah ni. Okey? Kemudian luqatah dalam bahasa Arab lah. Luqatah ni adalah barang kita jumpa atau kita jumpa lah. Okey, kita tak tahu siapa punya. Okey, lepas tu kemudian dia ni rajin keluar je masuk ni. Lepas tu bila kita dah usaha dah, so macam mana, adakah kita boleh ambil untuk barang kita? Saya ulang balik adakah kita boleh guna untuk kita? Yang tu kena tengok pula aspek lain pula. Sesusah mana kita untuk kita nak ambil barang tu. Kalau kita ni dikira macam tak susah, kita boleh hidup dan sebagainya, ulama berpendapat bahawa eloklah barang yang jumpa itu kita gunakan untuk manfaat umum. Antaranya apa? Kita dah contoh jumpa duit. Jadi duit ni dah kita usaha dah, tak tahu siapa, kita sedekah je lah kat masjid. Jadi masjid boleh gunakan untuk kegunaan umum lah. Faham lah? Okay, yang dibincangkan tadi. Kemudian okay, dari segi contoh cuma satu je. Orang Islam ada contoh lain, jumpa dah yang kamu nak ganti. Jawab tengah cari lagi sir. Okay. Sekarang pun dah 11.20. Jadi kamu masukkan soalan saya tadi ada kan? Saya ada tanya soalan sikit. So kamu catat semua soalan. Kemudian untuk contoh tadi kamu masukkan dalam summary dan masukkan dalam summary untuk jadi bahan rujukan pelajar-pelajar lain.
Okey, ada 10 minit lagi. Ada soalan? Ada apa-apa tak faham tentang kaedah ni? Masyaqqah tajlibu taysir. Okey, saya nak buat kesimpulan sikit. Okey, kesimpulan dia, masyaqqah tajlibu taysir ini berdasarkan dalil ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bermaksud Allah ni menghendaki kemudahan bagimu. Kita nak Islam ni sebenarnya mudah, untuk memudahkan. Jadi apabila datangnya adanya wujud-wujud masyaqqah termasuk dalam 7 kategori yang dah dibahaskan, 7 kategori masyaqqah tersebut, maka kita boleh beri keringanan. Keringanan yang macam mana? Sama ada keringanan untuk kita ada berapa jenis keringanan? Juga ada 7. Keringanan untuk kita nak tukarkan, mengurangkan beban. Okay. Contohnya keringanan untuk mengawalkan dan sebagainya. Kamu boleh rujuk balik nota tersebut. Ada kesukaran dan ada keringanan yang kita boleh lakukan. Okay. Dan kamu nak faham, kesulitan ni tak semua kesulitan, tak semua kesusahan dia diboleh memberi keringanan. Yang tu kamu kena faham dulu. Oh, yang ni takut lagi ada yang ambil kesempatan tentang kesusahan. Oh, yang ni susah nak buat ni. Jadi boleh. Contohnya apa? Yang orang ambil kesempatan macam mana? Ada orang kata musafir 90 marhalah. Kan? Berapa? 90 marhalah. 2 marhalah 90 km lebih kurang. Okey, lepas tu apa yang dia buat adalah dia nak ambil rukhsah tersebut, sengaja nak ambil rukhsah tersebut, dia pergi musafir, pergi pusing sampai 90 km, dia dah boleh rukhsah, tak boleh, tak dikira. Faham tak? Dia benda tu dia bukan bila jadi macam tu, dia macam saya nak cakap macam ni, tak semua kesulitan ni dikira boleh diberikan rukhsah. Okey. Ni faham? Okey, tak semua kesulitan boleh mendapat rukhsah ataupun boleh mendapat keringanan untuk lakukan. Contoh macam tadilah, macam puasa, macam buka puasa Ramadan ketika musafir, di mana sedangkan musafir tersebut kita hanya tidur, direlax di dalam perjalanan, tak buat apa pun, tak ada kesusahan pun yang berlaku. Jadi kita tak boleh nak ambil rukhsah tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Dan jadi soalan? Jelas? Okay. Nisa? Amin? Rashid? Ada sir. Macam tadi kan saya kata untuk yang macam barang kita jumpa, kita kena tanya dulu yang siapa punya kan. Macam barang, kalau macam kat asrama lah, umumnya pada asrama lah, tak kira lah asrama mana pun, mesti kan ada tinggal barang-barang macam nak balik cuti tu, macam bulan 11 tu nak balik cuti apa semua. Kebanyakan orang dia tinggal barang-barang dia. Adakah kita perlu untuk tanya juga ni barang siapa, tanya nak guna ke tak lagi ke kita boleh ambil? Sebab bila dilihat banyak you ataupun mana-mana lah, nanti dia macam cleaner akan ambil, lepas tu cleaner tu dia akan jual dan manfaatkan duit tu. So adakah dibolehkan dekat situ? Macam adakah dibolehkan? Okey, kita berbalik kepada kebiasaan universiti. Mana-mana universiti dia bagi arahan di mana arahan tersebut adalah setiap kali kamu dikehendaki wujud, dia ada hak lah sebab dia tu bangunan dia. Maksudnya kebanyakan universiti macam saya dulu UIA pun macam tu juga. Dia kata pelajar yang cuti perlu kosongkan, wajib kosongkan asrama. Dia dah buat dah ayat tersebut. Sekiranya tidak kosongkan asrama, barang tersebut akan dilupuskan. Jadi atas klausul tersebut, kita sebagai student ataupun saya dulu memang kena kosongkan. Jadi
kita tidak ada hak untuk tuntut balik sebab kita dah tak ikut dia punya arahan dia. Okey, bermaksud arahan dia untuk kosongkan. Jadi apabila kamu biar saya nak tunggu nanti tahun depan nak masuk balik contoh kan. Tahun depan nak masuk balik. Tak boleh. Tapi kebiasaannya universiti dia ada menyediakan kadang-kadang kalau dulu dekat UAE dulu dia ada kalau nak simpan barang dekat store sini je. Dia ada store yang berkunci. Kalau kat bilik tak. Sebab apa? Dia orang biasanya nak kemas, nak tukar tilam dan sebagainya kan. Jadi atas klausul tersebut dia dah buat satu disclaimer dah. Ada satu ayat penafian dah mengatakan bahawa sekiranya benda tu tak dikosongkan, pihak universiti ada hak untuk buat pelupusan. Pelupusan ni sama ada nak lupuskan ke, dia nak jual banda sebagainya, tu hak dia lah sebab dia dah bagi satu arahan ataupun warning dah. Jadi berbalik kepada student itu sama ada diikut ataupun tak ikut. Ataupun dia memang ada kebenaran rasmi. Maksudnya dia pergi pejabat asrama kata minta maaf saya memang tak boleh balik sebab saya tak boleh bawa balik sebab saya duduk Sabah Sarawak contohnya kan. Nak bawa balik tak ada. Jadi saya minta kalau boleh saya nak minta satu kawasan untuk saya nak letakkan tempat tu. Dia berbalik kepada situ baliklah. Unless kalau memang asrama kata dia benarkan, tiba-tiba ada orang yang ambil kesempatan, contoh tukang cuci dan sebagainya, dia ambil, dia jual pula. Itu salah lah. Sebab kita dah dapat kebenaran rasmi untuk simpan kat situ. Dengan izin untuk simpan kat situ. Boleh faham saya round table tadi. Patut Amin. Syakir? Soalan? Tak ada? Farhan? Ada? Apa ni? Din? Tak ada? Presenter kita? Ada nak tambah apa? Tak ada? Okey, masih. Lepas tu ni Badiha kerja keluar masuk. Tak ada? Okey, saya nak tekankan, nak ulang balik, ada 2 minit lagi. InsyaAllah untuk hari Isnin, kuis untuk Masyaqqah Tajlibu Taisir sahaja. Dan kita akan buat kuis sahajalah untuk hari tersebut. Lepas habis kuis, habis. Kelas hanya berlaku pada hari Selasa. Hari Isnin kuis. Sebab silibus kita tinggal lagi 3 lagi. Kita dah belajar 2, lagi 3 lagi. Minggu banyak lagi. So kita relax-relax. So hari Isnin depan kita ada kuis. Dia, kuis midterm bila? Ada saya takut tertukar dengan midterm. Rasanya minggu depan kuis lagi kan? Ada tarikh midterm bila tau? Lambat lagi kan? Nanti saya check balik. Tak apa. Yang saya ingat minggu depan kuis dululah. Okey, kuis Masyaqqah Tajlibu Taisir sahaja. Midterm kita tak tentukan tarikh lagi Oh, tak ada lagi Ke dah ada? Rasa macam tak ada lagi. Untuk subjek satu lagi saya dah tentukan tarikh. Tak apa, minggu depan saya bincang tentang midterm waktu kuis nanti. Sebelum kita buat kuis, kita bincang pasal midterm bila nak buat. Kalau dah ada bagi tahu. Okey, wallahualam. Saya lupa. Tadi saya dah upload dah yang slide yang tadi tu lah kan dekat Edmodo. Jadi nak kena delete balik ke slide tu sebab nak masukkan yang contoh baru tu. Soalnya saya delete tu, masukkan slide baru. Boleh? Okey. Okey. Okey, let's sign out by reciting tasbih kafarah surah Al-Nas. Okay, thank you semua. Yang thank you juga kepada Mariam sebab present hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sir. Assalamualaikum. Sama. Salam. Masih. Okay, tak stop.